Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih memilih Bulletin 130. Saya Syahira Isati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Nama calon Menteri Besar Perak dijangka di Isytihar Sultan Nazrin. Suntikan RM6.8 juta naik taraf pangkalan data e-Kasih. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yakin calon Menteri Besar Perak yang baru mendapat majoriti bagi membentuk kerajaan negeri. Nama calon telah dipersembahkan kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pagi tadi untuk pertimbangan baginda. Itulah yang kita telah persembahkan dan saya amat yakin majoriti sokongan itu lebih daripada mencukupi. Saya telah menyatakan bahawa seboleh mungkin kita mempertahankan kesepakatan Perikatan Nasional, artinya kerjasama pembentukan kerajaan ini adalah antara UMNO, Bersatu dan juga PAS. Seri Sultan Perak untuk... Jelasnya pengumuman nama calon Menteri Besar Perak akan diisytiharkan oleh Sultan Perak dalam satu kenyataan baginda. Datuk Seri Ahmad Zahid ditemui media di Istana Kinta Ipoh selepas menghadap Sultan Nazrin kira-kira setengah jam. Beliau tiba di pekarangan istana pada jam 9.55 pagi. 2 minit kemudian pengerusi Padan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sarani Muhammad memasuki istana berkenaan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu dan PAS Perak dititah menghadap Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Ahli Dewan Negara Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata ia bagi mendengar pendirian kedua-dua parti itu terhadap penubuhan kerajaan negeri yang baru. Duli Yang Maha Mulia menerima maklumat dan status terkini dan dipersembahkan, dan Duli Yang Maha Mulia perlu diyakinkan bahawa perkara yang disembahkan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, selanjutnya Duli Yang Maha Mulia telah menitahkan adun-adun daripada Bersatu, begitu juga adun-adun daripada PAS untuk datang menghadap pada bila-bila masa hari ini. Tambah beliau, istiadat angkat sumpah jawatan Menteri Besar hanya akan dilakukan apabila Sultan Nazrin yakin sudah ada majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan negeri. Sebelum ini, media melaporkan semua adun UMNO menandatangani akuan bersumpah untuk menyokong Datuk Sarani sebagai Menteri Besar baru. Dun Perak mempunyai 59 kerusi dan majoriti mudah 30 perlu diperolehi bagi membentuk kerajaan negeri. Dan untuk perkembangan terkini, wartawan Syafiqah Damanhuri sudah bersedia di perkarangan Istana Kinta. Jadi silakan Syafiqah dengan laporan anda. Baik, terima kasih Syahira. Perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga pengerusi Bersatu Perak dalam perjalanan menuju ke Istana Kinta. Beliau pagi tadi menghadiri sesi sidang Dewan Rakyat dan menurut Setiausaha Akhbar beliau, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bakal tiba di istana ini dalam lingkungan jam 3 petang nanti. Manakala Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria bersama dua lagi adun
selepas juga dijangka tiba di istana antara jam 2.30 petang hingga 3 petang nanti, dan difahamkan selepas kedua-duanya selesai sesi menghadap bersama dengan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, pengisytiharan calon Menteri Besar Perak bakal dilakukan oleh Sultan Perak. Dan sementara itu, maklumat terkini yang saya terima, beberapa pemimpin Pakatan Harapan juga dijangka menghadap Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin, dan pengerusi Amanah Perak Datuk Asmuni Awi juga ketika dihubungi pegawai khasnya tadi menjangkakan kehadiran beliau adalah pada sekitar jam 2.30 petang. Pengerusi PKR Perak Farhaj Wafa Salvador juga bakal menghadap Sultan Perak pada bila-bila masa bermula dari sekarang. Dan justru persoalan siapa bakal Menteri Besar Perak yang ke-14 masih lagi belum terjawab, dan kemungkinannya bakal diketahui pada petang nanti selepas pengisytiharan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Syairah. Baik, terima kasih Syafiqah atas laporan itu tadi. Kita beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat. Isu daging haram yang dibongkarkan baru-baru ini serta persoalan mengenai data kemiskinan mendapat perhatian sidang pagi tadi. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Nur Fazilah Muhammad Sahir. Teruskan Fazi. Ya, Syirah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan akan menyuntik dana berjumlah 6.8 juta ringgit bagi menambah baik pengkalan data e-Kasih pada tahun depan. Katanya teknologi baharu akan digunakan bagi mendapatkan data rakyat tergolong dalam kategori miskin dan miskin tegar dengan lebih tepat. Saya sedar bahawa sistem lama ini tidak berapa berkesan. Sebab itu langkah-langkah untuk memperkemaskan dengan penggunaan teknologi baru supaya data-data itu mestilah lebih tepat, dan usaha dibuat untuk menentukan supaya kaedah baru akan digunakan atas nama e-Kasih juga, tetapi tidak seperti e-Kasih yang lama. Dan saya percaya bila kita laksanakan ini, maka segala maklumat yang terperinci di seluruh kawasan di negara kita, baik di bandar ataupun luar bandar ini, dapat kita kumpulkan, dan dengan ada jawatan kuasa kabinet yang saya akan pimpin ini, kita akan pastikan supaya kumpulan-kumpulan sasar itu akan dapat kita bantu. Kita sediakan 68 juta untuk tahun hadapan untuk menaik tarafkan sistem pengkalan data e-Kasih ini. Tuan Ketua. Perdana Menteri menjawab soalan Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengenai sama ada kerajaan akan menambah baik ketepatan data kemiskinan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sedang mengumpul data untuk mengenal pasti golongan baru tergolong kategori miskin dan miskin tegar akibat pandemik COVID-19. Sistem e-Kasih dibangunkan sejak 2007 dan diuruskan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Dewan Rakyat turut dimaklumkan mengenai perkembangan kes kartel daging import haram di Senai Johor baru-baru ini. Siasatan awam mendapati tiada daging khinzir yang ditemui di tempat kejadian. Setakat hari ini, pegawai penyiasat dalam proses mengumpul bukti-bukti, mengambil keterangan dan rakaman percakapan saksi-saksi berkaitan serta mendapatkan maklumat dan dokumen lain dari agensi yang berkaitan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman mengenai perkembangan siasatan dan langkah tegas menangani kes berkenaan. Menurut Datuk Alexander, siasatan lanjut akan dilakukan di bawah Perintah Perihal Dagangan Tarif Halal 2011 sekiranya didapati sumber produk diperolehi daripada sumber atau daging tidak halal. Sejak 4 hingga 6 Disember, 128 premis diperiksa dan tiada tindakan diambil selain kes awal yang berlaku di Johor.
Majlis Tanah Negara masih belum membincangkan secara terperinci berhubung penerokaan dan pengeluaran unsur nadi bumi REE di Kedah maupun di tempat lain. Kerajaan bagaimanapun sedang merangka prosedur operasi standard SOP pelombongan unsur nadi bumi bukan radioaktif NRREE bagi memastikan pelombongannya dijalankan secara mampan. Pematuhan sepenuhnya SOP tersebut merupakan syarat utama sebelum memulakan sebarang pelombongan NRREE yang dikawal melalui skim pengendalian melombong OMS oleh GMG. Namun begitu, ini tidak bermakna kerajaan sudah bersedia untuk membenarkan pelombongan NRREE pada masa ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuantan Fauziah Saleh ketika sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pagi tadi. Jelas Datuk Samsul, meskipun pengeluaran permit untuk penerokaan mineral terletak di bawah kuasa kerajaan negeri, penetapan dan penentuan syarat akan dibentuk dengan kerjasama antara agensi di peringkat pusat dan negeri bagi memastikan semua syarat dipatuhi sebelum kelulusan diberikan. Majlis Mineral Negara MNN turut diaktifkan semula bagi menilai SOP berkenaan dengan mesyuarat pertamanya dijangka akhir bulan ini. Sekian saja laporan dari Parlimen. Kita kembali bersama Syirah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fazila atas perkembangan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Malaysia berharap Brunei dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan laluan hijau timbal balik dalam usaha menghidupkan semula sektor ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia, Datuk Paduka Alaihuddin Muhammad Taha di Parlimen semalam. Menerusi catatan di Facebook, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan ia adalah kunjungan perpisahan Datuk Paduka Alaihuddin yang akan menamatkan perkhidmatannya akhir bulan ini. Turut dibincangkan usaha meningkatkan lagi hubungan dua hala sedia ada antara kedua-dua negara dalam pelbagai aspek termasuk cabaran yang perlu dilalui akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri turut berbesar hati menerima jemputan rasmi Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah untuk mengadakan lawatan rasmi ke Brunei. Menurut Tan Sri Muhyiddin, beliau berhasrat mengadakan lawatan berkenaan suku pertama tahun depan bersekali dengan rundingan pemimpin tahunan ke-23. Seterusnya, perkembangan banjir di Pantai Timur. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Pasir Mas Kelantan kekal 37 orang sehingga 8 pagi tadi. Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas Azizan Aziz berkata, kesemua mangsa terdiri 8 keluarga. Ia termasuk masing-masing seorang bayi lelaki dan perempuan yang ditempatkan di PPS di Sekolah Kebangsaan Tok Deh Pasir Mas. Kesemua mangsa masih kekal berada di PPS berikutan penempatan mereka masih digenangi air memandangkan kediaman mereka berada di tempat rendah. Sementara itu, di Terengganu, situasi banjir tidak berubah dengan hanya 9 mangsa daripada 4 keluarga masih berada di satu PPS setakat jam 8 pagi tadi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Cik Adam Irrahman berkata, satu-satunya PPS yang masih beroperasi ketika ini adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Merchan Marang. Terengganu menerima taburan hujan yang agak lebat pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 daerah iaitu di Pesut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun pagi tadi. Baik, polis menerima satu lagi laporan berhubung dakwaan salah lagu seksual membabitkan seorang pendakwa selebriti yang kini dalam tahanan polis. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, laporan diterima daripada seorang wanita berusia awal 20-an di Balai Polis Shah Alam semalam. Menurut beliau, setakat ini pihaknya menerima 9 laporan polis. Jadi kita akan menjalankan pencatatan dengan adil lah. Akan mengumpul maklumat yang ada dan kita akan rujuk kepada DPP lah untuk berkeputusan. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan Balai Polis Seri Muda Seksyen 25 Shah Alam pagi tadi. Jelasnya daripada 9 laporan yang diterima, hanya 7 dibuka kertas siasatan manakala 2 lagi tiada tindakan lanjut diambil atau NFA kerana tiada perlakuan jenayah.
Dua laporan yang dibuat adalah sebagai perlindungan dan sokongan kepada mangsa lain. Wanita yang membuat laporan semalam mendakwa menjadi mangsa pada Disember tahun lalu selepas mula berkenalan dengan suspek pada Mac 2018. Beliau berkata suspek masih dalam perintah reman sehingga Jumaat ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggalakkan setiap negara mengambil pendekatan meyakinkan orang ramai mengenai kelebihan suntikan vaksin COVID-19 dan bukannya menjadikan ia perkara wajib diambil. Bagaimanapun WHO berkata ia bergantung kepada pentadbiran negara masing-masing untuk mengendalikan pemberian vaksin. Menurut Pengarah Jabatan Imunisasi WHO, Kate O'Brien dalam sidang media secara maya semalam, adalah lebih baik untuk menggalakkan dan menyediakan kemudahan vaksin berbanding menetapkan keperluan berkenaan. Dan katanya, usaha mewajibkan pemberian suntikan vaksin bukan langkah terbaik. Ini kerana wujud beberapa keadaan yang memerlukan kumpulan tertentu paling perlu diberikan vaksin, antaranya juruteknik respiratory dan kaki tangan unit rawat terapi hospital. Bagaimanapun, pakar WHO mengakui wujud pertempuran untuk meyakinkan masyarakat awam dunia mengenai pengambilan suntikan vaksin COVID-19 apabila ia sudah tersedia kelak. Namun katanya adalah lebih baik setiap individu membuat keputusan sendiri sama ada untuk mengambil vaksin dalam memerangi pandemik COVID-19. Sementara itu, Britain semalam sudah bersiap sedia memulakan kempen imunisasi terbesarnya. Ini kerana vaksin COVID-19 pertama dunia dihasilkan Pfizer-BioNTech dijangka mula diagihkan hari ini yang dinamakan V-Day. Setiausaha Kesihatan Matt Hancock telah menawarkan diri menerimanya secara langsung di televisyen. Ia bagi mengetepikan segala kebimbangan mengenai kelulusan secara pantas terhadap vaksin itu. Bagaimanapun, pegawai kesihatan mengingatkan usaha menyuntik vaksin COVID-19 kepada jutaan rakyat akan menjadi satu maraton dan dijangka berlarutan hingga tahun depan. Hospital University Croydon di selatan London adalah satu daripada 50 hub klinikal yang akan menerima 800,000 dos awal negara itu sepanjang minggu ini dari kilang Pfizer di Belgium. Seterusnya, lebih 555,000 penduduk di selatan Thailand terjejas akibat banjir besar yang melanda negara itu dengan 5 wilayah terkesan akibat bencana berkenaan. Terkini 26 angka korban dicatatkan. Jumlah itu dibimbangkan terus meningkat berikutan terdapat mangsa yang hilang. Pasukan penyelamat juga giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Negara Thailand, 21 maut di Nakhon Si Thammarat, kawasan paling teruk terjejas, manakala Suratani dan Songkhla masing-masing mencatatkan 2 korban dan terang seorang. Terdahulu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melawat Nakhon Si Thammarat bagi memberi bantuan kepada mangsa banjir. Pihak berkuasa juga akan terus mempercepatkan proses pemulihan kediaman dan bangunan yang mengalami kerosakan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Southampton ceria mengutip 3 mata selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Brighton. Terikat 1-1 tamat separuh masa, jaringan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Danny Ings memastikan kemenangan memihak Southampton yang kini melonjak ke tangga kelima Liga mengumpul 20 mata. Dalam pada itu, saingan Liga Juara-Juara Eropah semakin menghampiri kemuncaknya menerusi aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi esok. Paling sengit semestinya saingan kumpulan H dengan 3 pasukan terikat dengan 9 mata. Dengan Paris Saint-Germain, PSG hampir pasti mara kepusingan seterusnya apabila dijadualkan bertemu Istanbul pada sehir. Pertembungan RB Leipzig dan Manchester United paling mencuri tumpuan. Selepas kekalahan 3-1 kepada PSG minggu lalu, United pastinya tidak mahu kecundang lagi. Lebih-lebih lagi, ini aksi penentuan untuk kepusingan kalah mati. Bruno Fernandes terus menjadi taruhan United selepas persembahan cemerlang bintang Portugal itu pada saingan Liga Perdana Inggeris Sabtu lalu ketika menundukkan West Ham United.
Sementara itu, Leipzig mahu membalas kekalahan 5-0 yang dialami pada pertemuan pertama di Old Trafford Oktober lalu. Kelebihan beraksi di laman sendiri mahu dimanfaat Leipzig untuk mengecewakan United, paling utama meraih slot ke peringkat seterusnya. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.